Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2014, perkataan Tuhan bermaksud sesuatu iaitu seperti dewa dan sebagainya yang dipuja oleh golongan manusia yang beragama. Manakala perkataan bertuhan membawa maksud kepada percaya kepada atau memuja Tuhan. Perkataan agama pula membawa maksud kepada kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya, kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Kedua-dua perkataan ini iaitu agama dan Tuhan sangat penting kerana kebiasaannya orang yang beragama akan mempercayai kewujudan satu atau banyak kuasa besar yang mencipta dan menaungi alam semesta ini. Persoalannya, siapakah Tuhan Allah yang disembah oleh umat Islam? Selamat datang ke Non-Muslim Bertanya, Al-Quran Menjawab. Menurut Kamus Arab Modern, The Hansvia Dictionary of Modern Written Arabic, Allah SWT diertikan sebagai hanya satu-satunya Tuhan, God as the one and only. Dalam bahasa Arab, Allah bermaksud Tuhan. Umat Islam wajib mengakui tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Esa membawa maksud tunggal atau satu. Umat Islam wajib mengimani Tuhan yang mereka sembah hanya satu, iaitu Allah SWT. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiada yang setanding dengannya. Dia Tuhan yang berdiri sendiri tanpa sekutu dan tiada penolong yang menolongnya. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sehingga 4, surah Al-Isra ayat 111 dan surah Ar-Ra'd ayat 16. Bukan Islam sahaja yang menekankan Tuhan yang Esa, tetapi agama Yahudi dan Kristian juga menekankan konsep yang sama. Terdapat beberapa ayat Bible menyebut Tuhan yang Esa, iaitu Tuhan yang tunggal dan satu. Ia disebut dalam Perjanjian Lama, Old Testament, dan Perjanjian Baru, New Testament. Dalam Perjanjian Lama, Old Testament, pada bab hukum yang terutama, Nabi Musa menyeru dan mengajar kepada umat Israel supaya mematuhi segala hukum Tuhan dan mengingatkan kepada bangsa Israel dengan hukum seperti dalam Ulangan 6 ayat 4. Nabi Musa sangat menekankan konsep Tuhan yang satu sehinggakan baginda memerintahkan bangsa Israel supaya tidak lupa dengan hukum ini. Nabi Musa menyeru mereka mengajar kepada anak-anak mereka serta sentiasa memperkatakan hukum itu sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tidak cukup dengan itu, Nabi Musa meminta mereka untuk mengikat hukum itu pada lengan dan dahi serta menulis pada tiang pintu dan pagar sebagai peringatan. Hal ini disebut dalam buku Ulangan bab 6 ayat 6 hingga ayat 9. Book of Deuteronomy chapter 6 verse 6 to verse 9. Seterusnya, dalam Perjanjian Baru pada bab perintah yang terutama bahawa seorang guru Taurat mendengar perbincangan antara Jesus dengan orang Saduki. Lantas, dia bertanya kepada Jesus, yang manakah yang paling utama di antara semua perintah? Jesus dalam Markus 12 ayat 29, iaitu Mark 12 verse 29. Jesus menegaskan tiada perintah yang lebih utama daripada perintah ini. Guru Taurat itu telah membenarkan kata-kata Jesus. Dia berkata, bukankah ayat-ayat yang dipaparkan dalam Al-Quran dan Bible jelas menunjukkan bahawa Tuhan umat Islam dan umat Kristian adalah sama, Tuhan yang Esa, tunggal dan hanya satu. Oleh itu, kepada semua umat Islam dan Kristian, marilah kita menuju kepada satu pegangan yang sama dan benar. Mari kita renungi dan fikirkan secara mendalam dengan akal yang sihat. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, yakni penganut Yahudi dan Kristian, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahawa kami tidak menyembah selain Allah SWT dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang Muslim.
تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.